Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam minggu yang keempat. Kita dapat bertemu lagi pada minggu yang keempat. Hari ini merupakan minggu terakhir bulan Jun pertemuan kita, dan bulan depan seperti yang telah cikgu maklumkan merupakan kelas online terakhir untuk kita semua. Sebab itulah pada bulan hadapan, sesiapa yang menyertai keempat-empat siri, maka cikgu akan, cikgu akan mengadakan satu sesi percuma kelas tata bahasa untuk murid-murid. Satu sesi tata bahasa untuk murid-murid. Baik, kemudian untuk murid-murid yang bersama cikgu ni, cikgu bercadang untuk mengadakan, tak tahulah, kita tengok dulu macam mana. Kalau ada cuti, mungkin kita boleh buat kelas fizikal setelah dibenarkan. Kita akan minta sponsor lah daripada orang lain untuk sediakan tempat. Sponsor daripada orang lain untuk sediakan tempat, minta sponsor daripada orang lain untuk sediakan makanan, dan cikgu akan sponsor servis cikgu dan juga kertas photostat. Kita tengok dulu macam mana, sekiranya ada sambutan kita akan buat setelah dibenarkan untuk murid-murid grup ini saja. Okey? Cikgu akan buatlah kat mana, kat Shah Alam ke, dekat, tengoklah mana-mana yang center kan. Okey, cikgu willing untuk provide servis cikgu. Kenapa gambar cikgu tak clear? Koi, aku dah cukup handsome ni, apa pula tak clear? Okey. Baik. Jadi murid-murid, tanpa melengahkan masa, pada hari ini kita akan memberikan penekanan kepada kaedah menulis karangan. Yang pertama, cikgu nak mengatakan bahawa bahan yang cikgu berikan kepada kamu itu salah lampirannya. Template dia betul, soalan dia yang lain. Template dia betul, tetapi soalan yang cikgu berikan tu lain. Sepatutnya ialah itu karangan syarahan. Template yang cikgu bagi tu, soalan yang cikgu bagi tu untuk kelas lain. Untuk murid cikgu kelas hari Jumaat. Untuk murid cikgu kelas hari Jumaat. Diorang belajar karangan pendapat. Kamu sepatutnya kamu dah belajar karangan pendapat. So sekarang cikgu nak ajar kamu karangan syarahan pula. Jadi hari ini cikgu nak mengajar kamu berkaitan dengan karangan syarahan. Baik, sebelum kita memulakan kelas, perkara pertama ialah tolong buka bahan itu. Tolong buka bahan itu. Kemudian cikgu nak kamu, kamu betulkan terlebih dahulu, orang kata. Kamu betulkan terlebih dahulu dia punya soalan. Sekejap cikgu akan share screen. Cikgu akan share screen. Okey. Yang ini. Boleh tolong betulkan soalan tak dulu? Cikgu minta maaf kerana dia sama, isu dia sama. Sekarang ni semua orang sepatutnya belajar tema perpaduan. Isu dia sama. Sekarang ni semua orang sepatutnya belajar tema perpaduan. Tetapi formatnya berbeza. Kamu kena belajar syarahan dan murid cikgu hari Jumaat tu kena belajar karangan pendapat. Okey, tolong betulkan. Yang ni je. Kamu telah menyertai pertandingan syarahan baru-baru ini. Tajuk syarahan kamu ialah kepentingan perpaduan di negara kita. Sediakan teks syarahan kamu itu selengkapnya. Jadi itulah soalan kamu. Yang cikgu bagi tu tersilap. Itu karangan pendapat. Itu batch lain punya. Okey? Jadi cikgu berharap agar kamu dapat baiki soalan itu. Okey, kamu dapat baiki soalan itu, dan selepas kamu baiki, maka kita akan mula belajar karangan ini. Okey? Karangan syarahan ini merupakan karangan yang agak mudah. Karangan yang agak mudah. Tetapi isunya tu tengoklah. Isu tentang perpaduan. Isu tentang perpaduan. Hari itu semua orang bercerita tentang isu apa? Semua orang bercerita tentang isu kebersihan masa COVID dulu. Sekarang ni orang banyak cerita tentang isu politik pula. Cerita tentang isu politik. Tetapi dalam tingkatan 3 tidak ada cerita sangat pun tentang politik.
lebih kepada pentadbiran negara yang biasa-biasa saja. Namun demikian, satu daripada isu politik yang sering dimainkan oleh ahli politik ialah perpaduan di negara kita. Maksudnya ialah orang Cina dikatakan membenci orang Melayu dikatakan membenci orang Cina dan India. Orang India pula membenci kaum Cina dan kaum Melayu. Itu ialah orang kata isu-isu yang dimainkan oleh ahli politik tertentu. Tak semua ahli politik begitu. Tetapi ada ahli politik yang berbuat demikian semata-mata untuk menggugat keamanan dan juga keharmonian negara. Oleh yang demikian, kamu perlu mempelajari tema perpaduan. Sama ada tingkatan 1, 2 dan 3. Memang ada tema perpaduan. Kalau kamu semak balik buku teks kamu, ada tema perpaduan. Setiap tingkatan ada tema perpaduan. Baik murid-murid. Okey, jadi semua dah siap baiki belum soalan tu? Sekiranya dah siap baiki, boleh bagi tahu cikgu. Kurang-kurangnya ada seorang memberikan respon pun sudah mencukupi. Untuk cikgu meneruskan sesi pembelajaran kita. Baik. Kamu baiki soalan ini. Baik. Jadi Nakib dan juga Hurin, terima kasih atas respon. Nadine juga, terima kasih atas respon yang diberikan. Baik. Jadi sekarang cikgu akan tutup. Cikgu akan tutup dan cikgu akan buka. Cikgu akan buka PowerPoint kita pada hari ini. Baik, cikgu akan buka PowerPoint kita pada hari ini. Siapa tahu tempat ni di mana? Siapa tahu tempat ni di mana? Tempat ni sangat cantik. Dikatakan bahawa tempat ini merupakan antara tempat yang paling cantik di dunia. Antara tempat paling cantik di dunia. Bila sebut tentang 5 tempat tercantik di dunia, tempat ini dipilih antara 5 yang tercantik. Dia bukan keajaiban dunia. Ini bukan di Switzerland. Ini bukan di Switzerland. Ini di Austria. Ini di Austria. Jadi sesiapa yang berminat untuk bercuti secara percuma di tempat-tempat menarik di seluruh dunia, ada 2 kerjaya. Ada 2 kerjaya yang confirm kamu boleh pergi tempat-tempat seperti ini. Yang pertama, sekiranya kamu mempunyai personality yang menarik. Cantik, tak berapa nak cantik, tak apa. Janji kamu nampak kemas, kamu nampak ceria dan kamu fasih berbahasa Inggeris, ada personality yang baik, yang mesra, maka kamu layak untuk menjadi pramugara dan pramugari. Jadi pramugara dan pramugari boleh, orang kata, confirm boleh pergi ke tempat-tempat seperti ini. Yang kedua ialah kalau kamu seorang yang bijak, dan kamu ni ada ciri-ciri untuk travel ke seluruh negara, maka kamu boleh jadi seorang pilot. Kalau pilot biasanya dia adalah, dia ada ni lah, orang kata apa, ada chances yang tinggi untuk pergi ke tempat-tempat menarik seperti ini. Okay, ini di Austria ni, Austria. Okay, jadi ini antara wish list cikgu untuk pergi satu hari nanti. Okay, dan kita berharap agar kamu semua juga dapat menjejakkan kaki di tempat ini. Kerana tempat ini kalau kamu pergi tengok, sungguh menenangkan dan kamu dapat melihat betapa besarnya ciptaan Tuhan. Okay, kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Irsyad. Kemahiran menulis karangan hari ini, fokus kita ialah karangan syarahan. Bermula 2 petang sehingga 3.30 petang. Baik. Okey. Hari ini kita nak belajar menulis karangan perenggan demi perenggan. Format demi format. Cikgu akan ajar kamu secara terperinci. Dan ada rakan kamu yang terpaksa ponteng kelas ini kerana dia, orang kata apa, ada kelas dengan kelas sekolah. Jadi sebab itulah selepas ini cikgu akan mengadakan kelas pada hari Sabtu. Yang dapat join, yang tak dapat join tidak menjadi satu masalah. Okey, tak jadi masalah kalau kamu tak dapat join. Tapi yang penting ialah cikgu akan mengajar kamu last lah bulan depan untuk kita buat kelas online bersama-sama. Baik, kalau kamu tengok, cikgu ada memberikan kata-kata hikmah di sini. Kalau karangan ni dia kena banyak sedikit kata-katanya. Setiap manusia ialah arkitek kehidupannya sendiri. Dia membina kehidupannya seperti yang dikehendakinya. Namun demikian, selepas membinanya, dia mendapati bahawa dia tidak menyukai kehidupan yang telah dibinanya. Lalu mencari seseorang atau sesuatu untuk dipersalahkan tanpa dia cuba untuk membaiki kelemahan binaannya itu.
Itulah manusia. Kebanyakan manusia, dia membina kehidupan seperti yang diharapkan. Dia cuba membina, tetapi akhirnya dia tak suka dengan kehidupan dia tu. Dia buat apa? Dia mula menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan kawan-kawan dia menyalahkan ibu bapa dia, menyalahkan adik-beradik dia menyalahkan guru dia. Dan dia tidak mengaku kelemahan diri sendiri. Dan akhirnya, dia menjadi insan yang lemah dan seterusnya menjadi insan yang kalah dalam kehidupan ini. Oleh yang demikian, satu daripada kata-kata hikmah ataupun kebaikan daripada kata-kata hikmah yang boleh cikgu simpulkan di sini ialah sekiranya kita mengalami kegagalan, jangan salahkan orang. Kita perlu step back. Kamu perlu undur diri sekejap. Kemudian, kenapa kamu perlu undur diri? Untuk kamu tarik nafas, untuk kamu kenal pasti di manakah kelemahan kamu. Dan selepas itu, kamu langkah dengan lompatan yang tinggi. Kamu melangkah kehidupan kamu. Langkah beserta dengan lompatan yang tinggi. Ada orang dia terus berjalan. Dan akhirnya dia tak tahu ke mana arah tuju hidup dia. Dan dia tak suka dengan kehidupan dia. Itu sahaja. Baik. Sekarang, kita akan tengok karangan umum. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan karangan umum. Karangan umum ni merupakan karangan respons terbuka kertas 2 bahagian B. Diuji dalam kertas 2 bahagian B. Markah yang diperuntukkan sebanyak 25 markah. 25 markah. 30 markah. 25 pula dah. 25 markah tu soalan sekolah rendah. Dia mengandungi 3 soalan. Dan kamu perlu jawab satu daripada 3 soalan tu. Kamu perlu jawab satu daripada 3 soalan tu. Dan kamu biasanya akan ada 2 bentuk soalan. Sama ada karangan berformat ataupun tidak berformat. Kalau karangan tu berformat, kamu tengok karangan jenis apa. Kalau karangan syarahan, kamu santak je karangan syarahan tu. Sebab lazimnya, isu yang diberikan ataupun isu yang dilontarkan, yang disoal dalam peperiksaan itu, isunya lebih mudah. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah murid-murid tidak mengingati orang kata apa, format karangan syarahan tersebut. Baik, fokus kita karangan pada hari ini ialah karangan berformat. Berformat berbentuk apa? Berbentuk syarahan. Fokus karangan kita pada hari ini merupakan karangan berformat. Formatnya apa? Format syarahan. Baik. Sekarang kita akan teruskan dengan orang kata apa? Direct to the point lah. Apa itu karangan syarahan? Apa itu karangan syarahan? Apakah format-format yang terdapat dalam karangan syarahan? Baik. Karangan syarahan ini merupakan karangan berformat. Sejenis karangan berformat. Kalau kamu pernah menyertai pertandingan pidato, syarahan lebih kurang seperti itulah. Ada orang suka menyebut syarahan, ada orang suka menyebut pidato. Tetapi pidato dan syarahan ini ada sedikit perbezaan. Syarahan, dia punya nada lebih relax, lebih santai. Kalau pidato, nada dia lebih bersemangat. Ataupun orang kata lebih berdegar-degar lah orang kata. Ada beza dia. Siapa pernah menyertai pertandingan pidato? Siapa pernah menyertai pertandingan pidato? Okey, Nadine pernah masuk. Bagus. Fatini pernah. Awati pernah. Okey, kamu pernah masuk pidato paling tinggi peringkat apa? Paling tinggi peringkat apa? Hurin pernah masuk syarahan. So, siapa yang ada masuk syarahan, dia akan ada pengalaman lah untuk menulis teks. Okey. Okey. Saya syarahan. Baik. Pertandingan pidato dan syarahan sedikit saja perbezaannya. Perbezaannya dari segi nada. Dan lazimnya syarahan ni lebih kepada agama. Dia tidak ada pidato agama. Dia ada syarahan agama. Baik. Macam pengalaman cikgu sendiri, bila cikgu masuk pertandingan pidato dulu bermula tahun 5. Bakat cikgu dalam pidato telah dicongkil oleh guru cikgu. Sekolah kampung saja. Dan percubaan cikgu yang pertama masa darjah 5, layak memenangi tempat kedua peringkat daerah saja. Peringkat zon jadi juara. Kemudian peringkat daerah tewas dapat nombor 2. Kemudian tahun 6, cikgu step back dulu. Cikgu tengok, kenapa aku kalah? So, cikgu pun meneliti beberapa aspek. Yang pertama ialah isi yang cikgu kemukakan dalam pidato itu tidak berapa nak mantap sangat. Gaya bahasa juga tidak berapa cantik. Dan yang ketiga ialah cara penyampaian cikgu itu tidak berapa, orang kata apa, tidak begitu mantap berbanding dengan peserta yang menjadi juara tu. Jadi apa yang cikgu buat ialah cikgu belajar pidato daripada beberapa orang. Masa darjah 5. Kemudian masuk darjah 6, cikgu
peringkat zon cikgu jadi dapat nombor 1, daerah dapat nombor 1, negeri pun Terengganu dapat nombor 1. Dan itulah pengalaman cikgu yang pertama masuk pertandingan pidato Piala Diraja peringkat kebangsaan masa tahun 6. Okey. Dan kemudian cikgu meneruskan cikgu punya bakat itu di peringkat sekolah menengah. Peringkat sekolah menengah. Nah, setiap kali cikgu masuk pertandingan pidato tu, cikgu akan pergi ke peringkat kebangsaan lah untuk sekolah menengah tu. Dan pencapaian tertinggi cikgu ialah cikgu menjadi juara pertandingan pidato Piala Hasil peringkat negeri Terengganu dan cikgu mewakili ke peringkat kebangsaan lah. Pidato Piala Hasil ni seronok sebab kita dapat kita dapat pengalaman yang berharga lah. Peringkat kebangsaan. Kalau kamu pergi peringkat kebangsaan, banyak pengalaman berharga kamu akan dapat. Terutamanya macam mana. Kalau kamu once dah kamu pergi peringkat kebangsaan, next pertandingan pasti kamu akan pergi ke peringkat kebangsaan lagi. Sebab apa? Sebab kamu boleh ambil nada orang tu, kamu boleh belajar gaya pidato orang itu, kamu boleh belajar gaya bahasa penyampai pidato tu. Baik. Dalam karangan syarahan, format yang pertama ialah kata alu-aluan. Syarahan ni dia format dia mudah tetapi agak rumit. Agak rumit. Sebab apa? Dia paling rumit pada kata alu-aluan tu. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Itu ialah bentuk syarahan yang biasa-biasa saja. Hari ni cikgu tak nak ajar kamu cara menulis karangan syarahan yang power. Tak perlu. Kalau tingkatan 5 cikgu akan ajar. Tapi untuk tingkatan 3, simple je lah. Cikgu akan ajar karangan syarahan yang simple je lah. Tingkatan 5 cikgu akan ajar lebih banyak gaya bahasa ataupun ayat yang berbunga-bunga. Untuk tingkatan 3 ni, cukuplah. Ayat berbunga tu kamu sekadar hafal je lah. Ayat berbunga karangan syarahan ni kamu sekadar hafal je lah. Baik. Yang kedua ada ucapan selamat. Dia mesti ada ucapan selamat. Yang ketiga ada panggilan hormat dan yang keempat ada ucapan terima kasih. Jadi 4 format ini kamu mesti ingat. Yang pertama ada kata alu-aluan. Yang kedua format dia ialah ucapan selamat. Yang ketiga ialah panggilan hormat. Yang keempat ucapan terima kasih. So, bila kamu nak menulis karangan syarahan, pastikan dalam kepala kamu mesti ingat. Cikgu Isyad sudah menyatakan bahawa karangan syarahan formatnya ada 4. Yang pertama kata alu-aluan. Yang kedua ucapan selamat. Mesti ada. Tak ada potong markah. Yang ketiga panggilan hormat. Dan yang terakhir ucapan terima kasih. Ada murid yang membina karangan syarahan tetapi dia tertinggal ucapan terima kasih tu. Dia buat karangan syarahan tapi tak ada ucapan terima kasih. Umpamanya kamu berucap di atas pentas. Kemudian kamu turun dari pentas tu tanpa kamu mengucapkan terima kasih. Ataupun kamu ucap salam. Itulah perumpamaannya, bermaksud dia jadi cacat. Syarahan ataupun ucapan itu cacat. Baik. Karangan syarahan ni dia lebih kepada kita untuk menyampaikan idea lah, lontaran idea lah. Dan lazimnya melibatkan pertandingan. Apakah perbezaan karangan syarahan pertandingan dengan karangan syarahan bukan pertandingan? Kalau pertandingan mesti ada sebut panel hakim dalam kata alu-aluan. Mesti sebut panel hakim. Kamu belajar karangan syarahan sekolah rendah pun samalah. Cikgu kamu pun dah pernah sebut bahawa syarahan pertandingan mesti ada panel hakim. Karangan syarahan tak ada pertandingan, bukan pertandingan. So tidak perlu menyebut panel hakim tersebut. Baik. Seterusnya. Jelas tak berkaitan dengan format murid-murid? Jelas tak? Okey, sekarang cikgu nak kamu respon saja pada Zoom chat. Cikgu sudah jelaskan kepada kamu bahawa karangan syarahan ada berapa format? Tolong chat kat cikgu. Tolong sebut je. Tulis pada bahagian chat. Karangan syarahan ada berapa formatnya? Semua tulis. Okey. Kita berinteraksi melalui tulisan. Okey, ada Mazrik betul, Hurin betul, Azrina betul, Nurin Amalin betul, Atirah Damia betul. Nakiuddin Nakib betul, Alia Farhana betul. Bagus, Khalif Ryan betul. Baik. Okey. Jadi setakat ni yang menyatakan bilangan formatnya betul jadi bilangan formatnya ada 4. Baik, yang pertama cuba sebut apakah format yang pertama?
Kena ikut susunan. Baik, Arazi betul, Awati betul, Atirah Damia betul, Adam Hazri betul. Okey. Lagi Dayang betul. Nadine betul. Yang lain Nurin Amalin betul. Baik. Adam Hazri. Ni ucapan selamat tu betul jadi ucapan selamat Adam Hazri salah tu. Adam Hazri sabar dulu. Adam Hazri sabar dulu. Okey. Jadi format pertama merupakan kata alu-aluan. Format yang kedua apa dia? Ucapan selamat. Okey, bagus. Adam Hazri laju sangat. Relax tu. Okey, yang ketiga panggilan hormat. Bagus. Yang keempat okey, bagus. Sekian, terima kasih. Baik, bermaksud murid-murid masih keep in touch dengan cikgu, masih bersama cikgu untuk orang kata apa? Untuk menyatakan pendapat dan pandangan untuk menyatakan pendapat dan pandangan. Baik, terima kasih. Baik, nanti yang tidak memberikan respon tu cikgu akan petik nama dia. Cikgu akan paksa dia untuk menjawab juga. Kita akan paksa dia untuk menjawab sampai dia jawab. Baik, terusnya 6 langkah terbaik. Dia ada 6 langkah. Dia ada 6 langkah untuk menulis karangan syarahan. Berapa perenggan? Ada 6 perenggan. Syarahan ada 6 perenggan. Perenggan 1 namanya perenggan pendahuluan. Perenggan 2 pengenalan isu. Dia pengenalan je. Dia belum masukkan isi lagi. Perenggan ketiga isi 1. Perenggan keempat isi 2. Perenggan ketiga perenggan kelima isi 3. Perenggan keenam penutupan. Ada 3 isi cukup. Kamu menyatakan 3 isi dah cukup untuk karangan syarahan. Ya. 3 isi sudah mencukupi. Baik. Okey, seterusnya. Kita akan tengok langkah 1. Kita akan tengok langkah 1. Baik. Langkah 1 kita kena kenal pasti isu dan kehendak soalan. Ini memang kena. Sekejap disable. Ada yang jonteng-jonteng. Baik. Alright. Yang kedua, kita kena kenal pasti isu dan kehendak soalan. Baik. Mari kita tengok. Semua tengok Selepas langkah 1 akan ada praktis. Akan ada latihan. Maka cikgu akan panggil seseorang untuk menyatakan isu dan kehendak soalan. Baik, soalan contoh. Anda telah mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan baru-baru ini. Confirm, ini merupakan karangan syarahan. Formatnya syarahan. So, kita tak perlu kenal pasti format tu apa. Kerana fokus kita pada hari ini ialah karangan syarahan. So, tak perlu korek tentang format. Formatnya memang syarahan. Cuma kita kena kenal pasti isu dan kehendak soalan. Anda telah mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan baru-baru ini. Tajuk syarahan anda ialah kepentingan sungai. Pendek je tajuk dia. Sediakan teks syarahan anda itu selengkapnya. Baik, nombor 1. What is the main issue? What is the main issue? Isu tu kita label dengan I. Isu tu ialah I. Jadi apakah the main issue? Sungai. Isu dia tentang sungai. Okay? Bukan kepentingan sungai. Kamu kena beza tu. Isu dia tentang sungai. Contohnya ialah faktor-faktor remaja merokok. Isu dia apa? Isu dia ialah remaja merokok. So kamu kena tahu the main issue is tentang apa. Yang kedua ialah kehendak soalan. Apa kehendak dia? Dia nak suruh kamu tulis teks syarahan. Tentang apa? Tentang kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan isu tu. Isu tu sungai. Jadi kehendak dia ialah kepentingan. So kamu kena tulis teks syarahan yang bertajuk kepentingan sungai. So itulah isu dan juga kehendak soalan. Jelas ataupun tidak? Jelas ataupun tidak?
Berdasarkan orang kata soalan ini, kita kena kenal pasti dulu. What is the main issue dan apakah kehendak soalannya? Jelas ataupun tidak? Baik, bagus. Kalau tak jelas, terus bagi tahu cikgu. Kalau tak jelas, terus kamu bagi tahu cikgu. Cikgu, saya tak jelas lah cikgu, isu ni apa? Kehendak soalan ni apa? It's okay. Cikgu akan ajar kamu step by step. Kerana pada hari ni, kita tak nak tulis karangan penuh tau. Kita nak tulis perenggan-perenggan yang diperlukan sahaja dalam karangan. Kita nak tulis perenggan-perenggan yang diperlukan sahaja dalam karangan. Dan pada hari ini, kamu perlu bersedialah. Cikgu akan mengajak kamu untuk menulis bersama cikgu. Kita akan menulis perenggan demi perenggan. 4 perenggan je kita tulis. 4 perenggan dan sangat senang lah. Kalau kamu ikut step cikgu, sangat senang. Baik, terima kasih. So sekarang, praktis 1. Praktis 1. Kenal pasti isu dan kehendak soalan. Praktisnya ialah kenal pasti isu dan kehendak soalan. So saya nak panggil murid saya yang dah lama saya tak tegur dia, iaitu Nafisa. Nafisa, sila baca soalan tersebut dan kamu kenal pasti apakah orang kata isu dan juga kehendak dia. Isu dia perpaduan di negara kita. Okey, betul. Isu dia ialah tentang perpaduan. Bagus. Perpaduan di negara kita ke perpaduan, so kamu tahu isu dia ialah perpaduan. Bagus. Kehendak dia apa? Kepentingan. Kepentingan. Bagus. Terima kasih Nafisa. Terbaik. Jadi apabila, terima kasih Jadi apabila kamu berjaya mengenal pasti, jadi sekiranya murid-murid berjaya mengenal pasti isunya apa, kehendak soalannya apa, maka mudahlah kamu untuk menulis tentang pengenalan isu. Kamu nak menulis pengenalan isu. Okey. Jadi itu langkah 1. Langkah 1 ialah murid mesti mengenal pasti isu dan juga kehendak soalan. Okey? Jelas Baik. Jadi sekiranya Nafisa berjaya menjawab soalan itu, bermaksud murid-murid jelaslah. Kira Nafisa mewakili murid-murid lah. Baik. Jika ada apa-apa soalan, boleh ajukan kepada cikgu. Sekarang cikgu ajar langkah 1 dulu. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Cikgu dah ajar langkah 1. Ada apa-apa soalan tentang langkah 1, boleh bertanya kepada cikgu. Silakan. Okey. Sekiranya tak ada, cikgu akan teruskan. Sekiranya tak ada, cikgu akan teruskan. Okey, Hurin tidak ada soalan. Baik, terima kasih. Okey, cikgu tengok hitung dalam 10 saat lah. Sekiranya tidak ada soalan, maka cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan. Baik. Cikgu kira sekiranya tidak ada soalan, maka kamu jelas berkaitan dengan penerangan cikgu. Baik, terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid. Terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid. Okey. Select a microphone, select speaker. Okey. Dengar suara cikgu tak? Okey, baik. Siapa yang tak dengar tu, mungkin kamu kena upkan kamu punya volume. Mungkin kamu kena upkan kamu punya volume. Baik. Kamu kena upkan kamu punya volume. Sesiapa yang tak dengar tu. Tadi lag sikit. Lag sikit tu biasalah. Ada masa. Tapi gambar cikgu lag sikit. Jangan tengok gambar cikgu. Jangan tengok. Minat betul tengok gambar cikgu. Jangan tengok cikgu punya cikgu punya muka, jangan tengok cikgu punya video. Nanti siapa-siapa nak selfie dengan cikgu, bolehlah. Kalau jumpa tepi jalan ke nak selfie bolehlah. Tengoklah muka cikgu lama-lama. Ya Allah ya Tuhanku, sukanya tengok muka cikgu. Jadi cikgu boleh tak tengok dua-dua. Tengok slide dan muka cikgu. Wah, ni memang canggih. Ni memang canggih. Boleh tengok dua-dua. Okey, baik. Allahu Akbar. Okey. Sekarang habis langkah 1. Langkah 1 selesai.
Okey, kamu ikut step ni. Jangan gelabah nak tulis karangan lah. Cikgu nak share pengalaman cikgu Yang ni selalu cikgu cerita kepada murid-murid cikgu lah. Cikgu pernah buat masa tingkatan 5. Tingkatan 5 ni banyak pengalaman yang manis lah bagi cikgu. Pengalaman manis yang betul-betul manis, pengalaman manis yang cikgu rasa itu perjudian dalam hidup cikgu. Yang sebelum ni cikgu cerita tentang tak ada idea nak tulis karangan kan. Yang kedua ni cikgu nak cerita tentang kepentingan cikgu membina rangka. Cikgu dulu ada sikap pesimistik sikit. Kalau tulis rangka macam mana nak bina karangan dengan cepatnya kan. So bila guru cikgu tu menyatakan bahawa tulis rangka, cikgu biasanya tak tulis rangka. Dan kemudian apabila cikgu tak tulis rangka, cikgu berjaya membuktikan bahawa cikgu tetap dapat A walaupun tak menulis rangka. Namun demikian pada satu hari tu, cikgu cuba menulis rangka. Dan itulah pertama kali cikgu menulis rangka. Bila cikgu berjaya menulis rangka, lama gila tau. Lama gila nak fikir. Rangka, macam mana rangka sebenarnya? So bila cikgu membina rangka dan akhirnya 20 minit. Cikgu tak menulis apa-apa karangan. 20 minit tak tulis apa-apa karangan. Patah perkataan SPM, 250 patah perkataan. Kamu kena tulis karangan tidak kurang daripada 250 patah perkataan. Panjang tau. Satu perenggan lebih kurang dalam 5 hingga 6 ayat. Hui, panjang. Dan cikgu satu perenggan pun tak tulis. Kerana cikgu, orang kata apa? Menulis rangka saja. Dan cikgu tengok kawan-kawan cikgu bila pertengahan jalan tu ramai dah stuck. Ramai dah stuck. Dan kemudian masa ada lebih kurang dalam 25 minit lagi untuk menulis karangan. Cikgu tulis rangka. Biasanya kalau tak tulis rangka, setengah jam cikgu dah siap dah. Tapi hari tu cikgu tulis rangka. Dan apabila menulis rangka, 20 minit tau. Sebab itu pengalaman pertama menulis rangka. Tak faham tulis rangka macam mana. Dan akhirnya, cikgu berjaya menyiapkan karangan tu dalam masa 20 minit je. Tapi tulis laju gila lah. Tulisan buruk lah. Tulisan buruk tetapi boleh dibaca lah. Jadi, kalau kamu tak biasa menulis rangka, masalah besar. Kawan kamu akan menulis karangan awal pada kamu, banyak perenggan daripada kamu. Tetapi bila dia tak tulis rangka, idea dia akan sangkut di pertengahan jalan. Bila idea sangkut di pertengahan jalan, confirm banyak karangan dia tak dapat siapkan, banyak perenggan dia tak akan dapat siapkan. Dan akhirnya cikgu dapat A jugalah. Untuk pengalaman cikgu SPM, Bahasa Melayu tak pernah dapat B. Bahasa Melayu tak pernah dapat B. Kan budak pidato tak akan dapat B. Okey. Baik, soalan contoh. Kita nak menyenaraikan isi-isi penting berkaitan dengan kehendak soalan. Sains SPM ke cikgu buat macam tu? Tidak. Dalam peperiksaan pertengahan tahun dan juga trial. Okey. Soalan contoh. Kita menggunakan soalan contoh yang sama. Ingat jadi murid-murid, kamu kena tengok. Cikgu punya style macam ni. Soalan contoh, cikgu akan ambil contoh tentang kepentingan sungai. Isu dia tentang kepentingan sungai. Soalan praktis kita pula, praktis latihan kita ialah tentang perpaduan. Jadi kamu kena tengok. Cikgu akan menggunakan contoh, temanya tentang sungai. Praktis kita, latihan kita, temanya tentang perpaduan. Jadi cikgu nak kamu jelas berkaitan dengan konsep yang cikgu nak berikan kepada kamu ni, yang cikgu bentangkan kepada kamu. Cikgu akan bagi contoh, cerita tentang sungai. Kamu akan buat latihan tentang perpaduan. Faham Baik. Sekarang kita akan tengok langkah 2. Langkah 2 ialah, tadi langkah 1 kita mengenal pasti isu dan juga kehendak. Langkah kedua ialah kita nak menyenaraikan isi-isi penting berkaitan dengan kehendak soalan. Okey. Soalan contoh dia, sama je. Anda telah mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan. Tajuk syarahan ialah kepentingan sungai. Senaraikan sekurang-kurangnya 4 isi. Walaupun kamu perlu tulis 3 isi saja, senaraikan sekurang-kurangnya 4 isi. Isi 1. Contoh, kepentingan sungai ialah sumber bekalan air. Isi 2. Habitat hidupan akuatik. Itu kepentingan dia. Kepentingan ni bermaksud faedah lah, peranan dia. Yang ketiga, kepentingan sungai ialah sumber pendapatan.
Sumber pendapatan siapa? Nelayan lah. Nelayan tak semestinya di laut. Ada nelayan yang main kat sungai dia. Dan isi yang keempat ialah tempat rekreasi dan pelancongan. Sungai itu penting dari segi sebagai tempat untuk membangunkan kawasan rekreasi dan pelancongan. Baik, kita kena senaraikan at least 4 isi. Kenapa? Ada sebabnya. Kadang-kadang kita nak menghuraikan isi pertama tu tak ada idea. Mungkin isi kedua, isi ketiga dan isi keempat idea kita lebih besar. Kita senaraikan banyak idea itu lebih bagus berbanding dengan kita senaraikan cukup-cukup je. Ini namanya menyenaraikan isi-isi penting. Menyenaraikan isi-isi penting. Baik, jelas langkah kedua. Sekarang praktis kedua. Praktis kedua. Yang ini kamu tak perlu berfikir, kamu perlu bagi tahu apa benda yang isi-isi yang kamu boleh fikir tentang kepentingan perpaduan ni. Cuba bagi tahu cikgu, isi yang pertama. Apakah kepentingan perpaduan di negara kita? Faedah perpaduan tu. Mungkin kamu boleh menyatakan pandangan kamu. Baik, isi satu. Siapa nak menyatakan pandangan, boleh menyatakan pandangan. Cikgu bagi je lah isi satu ni. Okey. Menyatu padukan rakyat. Betul lah. Kepentingan perpaduan ialah dapat menyatu padukan rakyat. Sebenarnya perpaduan itu sendiri pun membawa maksud menyatu padukan rakyat. Menjadikan Malaysia sebagai negara yang harmoni. Bagus, Nadine. Dapat mengekalkan keharmonian negara. Betul, Nadine. Betul, bagus. Isi kedua. Isi kedua. Meningkatkan kemajuan ekonomi. Betul. Dapat mengukuhkan ekonomi. Dapat mengukuhkan ekonomi negara. Betul, bagus. Terbaik. Hurin, bagus. Dia bekerja sama. Bekerja sama tu betul. Cuma bekerja sama tu lebih kepada orang kata apa tu? Cara nak mewujudkan perpaduan. Kita nak bagi kesan kepada negara dan juga masyarakat tu. Keharmonian negara dah ada. Isi ketiga. Dapat menarik kehadiran pelancong asing. Dapat menarik kehadiran pelancong asing. Ekonomi negara ni, kamu kaitkan dengan pelaburan asing. Kalau menarik kehadiran pelancong asing ni ialah dari sudut pelancongan lah. Okey. Rakyat sentiasa bahagia. Itu memang betul. Tetapi ada isi yang lebih besar. Ada isi yang lebih besar. Banyak murid memberikan idea huraian berbanding dengan isi. Isi yang keempat ialah kamu kata dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Yang bekerja sama ke, yang rakyat bahagia ke, itu merupakan huraian. Isi ni, kamu menggunakan isi tu kamu boleh bagi huraian. Kalau kamu sebut isi bekerja sama, cuba kamu huraikan. Kalau tak ada idea bermaksud, itu bukan the main idea lah. Isi ni ialah daripada isi kita boleh kembangkan menjadi huraian, boleh kembangkan jadi contoh, boleh jadi kesan. Okey, jadi itulah menyenaraikan isi-isi penting berkaitan dengan kehendak soalan. Jadi sekarang cikgu nak kamu salin isi kepentingan perpaduan ni. Kamu salin isi kepentingan perpaduan ni. Kamu salin cikgu bagi masa 3 minit je. Salin cepat-cepat je. Okey. 3 minit, 1 minit sudah berlalu. Tahun sudah berlalu. Februari muncul kembali.
Okey, semua dah siap? Okey, dah siap Salin isi saja. Baik, terima kasih Syukrin. Jadi ada 4, dapat mengekalkan keharmonian negara, dapat mengukuhkan ekonomi negara, dapat menarik kehadiran pelancong asing, dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Cukup. Ni isi simple je lah. Baik. Sekarang, cuba kita tengok. Itu langkah 1, mengenal pasti isu dan kehendak. Langkah 2, menyenaraikan isi penting. Dan langkah ketiga, menulis perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan tau. Perenggan pendahuluan dengan pengenalan isu lain. Ini yang cikgu nak ajar kamu ni. Lain. Baik, perenggan pendahuluan. Jumlah ayat berapa? 3 hingga 4 ayat. Cukup. 3 boleh, 4 cukup. 3 boleh, 4 cukup pula dah. 3 boleh, 4 pun boleh. Kata 3 boleh tapi 4 cukup. Macam mana tu? 3 boleh, 4 pun boleh. Okey. Ayat apakah yang perlu ditulis? Ayat apakah yang perlu ditulis? Yang pertama, kata alu-aluan. Yang kedua, ucapan selamat. Yang ketiga, tajuk syarahan. Yang keempat, ungkapan berbunga. Tolong salin. Apa yang perlu ditulis dalam perenggan pendahuluan? 4 jenis ayat. Ayat pertama, kata alu-aluan. Ayat kedua, ucapan selamat. Ayat ketiga, tajuk syarahan. Ayat keempat, ungkapan berbunga. Ungkapan berbunga. Nanti cikgu akan ajar. Ungkapan berbunga ni, datanglah syarahan apa pun. Kamu hafal je ungkapan berbunga ni. Cikgu ada lebih 10 daripada ungkapan berbunga untuk syarahan. Sebab cikgu dulu masuk pertandingan pidato, cikgu diasuh. Cikgu dididik oleh guru cikgu. Tolonglah buat ayat berbunga. Tolonglah buat ayat berbunga. Nanti cikgu akan ajar kamu lah. Macam mana kau nak buat ayat berbunga? Macam mana nak buat ayat berbunga? Dah siap salin 4 jenis ayat tau. 4 jenis ayat. Ayat pertama kata alu-aluan. Ayat kedua ucapan selamat. Ayat ketiga tajuk syarahan. Ayat keempat ungkapan berbunga. Okey, ada yang belum siap ke? Ada Mazrik dah siap belum? Ada Mazrik? Ada suara. Cuba unmute ada Mazrik. Okay. Hello? Kamu dengar suara cikgu tak? Dengar. Jelas tak? Jelas. Okey. Terima kasih. Dah sampai mana dah? Yang tajuk syarahan. Tajuk syarahan. Yang keempat, ungkapan berbunga. Jadi 4 jenis ayat ini perlu ditulis. 4 jenis ayat ini perlu ditulis. Baik. Okey, cukup? Okey, thank you. Boleh mute. Okey, sekarang semua dah siap Cikgu akan tunjuk kat kamu macam mana nak menulis perenggan pendahuluan. Ingat murid-murid, perenggan pendahuluan semua mesti rapat ke tepi. Perenggan pendahuluan semua mesti rapat ke tepi. Cuba kamu tengok ni. Contoh perenggan pendahuluan. Cikgu guna teknik cikgu tahu. Ayat pertama kata alu-aluan. Ayat kedua ucapan selamat. Ayat ketiga tajuk syarahan. Ayat keempat ungkapan berbunga. Okey, soalan dia. Kita ambil soalan sungai. Sebab cikgu bagi contoh soalan sungai. Kamu kena tulis berdasarkan kepentingan perpaduan di Malaysia. Di negara kita. Baik. Cuba tengok KA. KA itu apa? Kata alu-aluan. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis. Hello murid-murid. Y huruf besar, D huruf besar, T huruf besar, P huruf besar, M huruf besar, baru koma. Faham? Jangan titik. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, semua huruf besar. Faham? Kemudian terus sebut.
Panel hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Titik. Itu saja kata alu-aluan. To make it short and simple, sebab ini merupakan pertandingan, maka kena ada panel hakim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Noktah. Habis. Itu kata alu-aluan. Faham atau tidak kata alu-aluan? Paling simple, sebut 4 orang ni je. Pengerusi majlis, panel hakim, guru-guru, rakan-rakan. Faham atau tidak kata alu-aluan? Cukup. Okey. Yang ini tak perlu salin. Jangan salin. Kamu tengok je. Jangan salin. Kalau cikgu suruh salin, baru kamu salin. Ayat kedua, ucapan selamat. Nama dah ucapan selamat. Jadi mulakan dengan ayat, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Titik. Simple. Ayat ketiga, TS. TS itu apa? Tajuk syarahan. Pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk kepentingan sungai. Nampak? Ungkapan berbunga. Kamu tengok ungkapan berbunga ni kamu hafal. Ungkapan berbunga ni dia ada rima. Ada yang guna perkataan canggih-canggih? No. Ungkapan berbunga bukan perkataan canggih-canggih. Tetapi ungkapan itu ada rima. Dia macam pantun. Cuba kamu tengok. Oleh itu, marilah kita menghayati dan menelusuri wacana pemikiran yang penuh dengan intipati agar terungkai segala spekulasi yang bersarang dalam minda dan sanubari. Ada I. Nampak tak? Itulah dinamakan ungkapan berbunga. Ada rima dia, ada bunga dia. Seolah-olah ayat itu seperti pantun. Okey? Jadi, kalau kamu nak lagi canggih, boleh. Kalau kamu nak lagi canggih, boleh. Sekejap. Kamu tukar ni. Oleh itu, saudara dan saudari. Dia tu. Oleh itu, saudara dan saudari. Dia ada I kat sini. Dia dah jadi 5 lah ungkapan berbunga tu. Dia ada 5 bentuk. Dia ada 5 I. Kamu tengok ungkapan berbunga sekejap. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita menghayati dan menelusuri wacana pemikiran yang penuh dengan intipati agar terungkai segala spekulasi yang bersarang dalam minda dan sanubari. Nampak tak? Dia ada I. Dia ada rima dia. Okey, jelas ataupun tidak 4 jenis ayat ni? Jelas ataupun tidak 4 jenis ayat ni? Ayat pertama, kata alu-aluan. Ayat kedua, ucapan selamat. Ayat ketiga, tajuk syarahan. Ayat keempat, ungkapan berbunga. Ungkapan berbunga. Ungkapan berbunga ni kamu salin je, kamu orang kata apa? Kamu hafal je. Jadi kalau kamu berjaya menulis ungkapan berbunga ni, cikgu kamu akan kata, terbaik ayat ni. Siut. Memang power lah. Okay? Jadi cikgu sekadar orang kata mengajar dan mendidik kamu serba sedikit tentang ayat berbunga ni. Serba sedikit tentang ayat berbunga ni. Walaupun begitu, walaupun ayat ini berbunga tetapi masih jelas dari segi orang kata dari segi tata bahasanya masih betul. Baik. Oleh itu, saudara dan saudari, okey, dah cukup. Sekarang wacana tu apa? Wacana tu ialah kamu punya idea, kamu punya gagasan pemikiran. Idea. Wacana pemikiran. Kamu punya buah fikiran. Menelusuri wacana pemikiran yang penuh dengan intipati. Okey. Baik, habis. So sekarang, cikgu nak semua murid tolong buat yang ni, soalan dia. Anda telah mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan baru-baru ini. Tajuk syarahan anda ialah kepentingan perpaduan di negara kita. Sediakan teks syarahan anda itu selengkapnya. Tolong buat pendahuluan yang mengandungi 4 jenis ayat tadi. Iaitu ayat apa? Kata aluan. Yang kedua, ucapan selamat. Yang ketiga, tajuk syarahan. Dan yang keempat, ungkapan berbunga. Cara dia ialah kamu ambil je daripada sini.
Tetapi kamu tukar saja tajuk syarahannya. Selesai perenggan pendahuluan. Keluarlah tajuk syarahan apapun. Kamu ambil pendahuluan yang cikgu tulis ini, kamu hafal, pam, selesai perenggan pendahuluan kamu. Hanya tukar tajuk. Hanya tukar tajuk. Jadi cuba buat sekarang perenggan pendahuluan. Sekarang kita nak tulis sama-sama perenggan pendahuluan. Tolong tulis. Kamu tulis ikut kaedah cikgu ni. Yang ada skrin, yang terpapar pada skrin ni. Cuma tukar tajuk syarahan. Tukar tajuk syarahan saja. Ungkapan berbunga ke, kata aluan ke, ucapan selamat ke, semua sama. Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak? Ada yang tak jelas? Ada yang tak jelas boleh tanya. Okey. Alright. So sekarang boleh mulakan. Nanti cikgu akan panggil seseorang. Cikgu akan panggil 2 orang murid lah untuk membaca dia punya, untuk dia baca jawapan dia. Untuk dia baca jawapan dia. Dia ada beberapa kaedah untuk menulis pendahuluan. Tapi inilah paling simple. Inilah paling simple lah. Cikgu ajar benda-benda simple lah. Kalau kamu dah lama belajar daripada cikgu, baru cikgu akan upgrade kamu punya ilmu tu. Cikgu tak nak mula-mula ajar tinggi-tinggi. Ajar tinggi-tinggi mula-mula tak syok . Okey, mulakan sekarang. Cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk menulis. 5 minit untuk menulis. Okey. Apa dah siap? Apa dah siap? Alamak, mana? Onok pula pakai AirPod Pro ni. Sekejap dah. Cikgu, apa tajuk syarahan ni? Tajuk syarahan ni yang ni. Ada yang cikgu betulkan tadi tu ni. Tajuk syarahan ni apa ni?
kepentingan perpaduan di negara kita ni. Siapa dah siap? Okey. Mungkin ni Hurin Safia boleh bacakan cikgu lah. Hurin Safia, sila baca jawapan kamu. Cikgu? Hello, ya saya. Ya. Saya mendengar suara cikgu pula dah. Suara Hurin cikgu dengar. Okey. Dengar tak cikgu? Dengar. Saya dengar. Okey, baca. Kita berengan Baca ayat 1, kata alu-aluan dulu. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, panel Okey. hakim bijaksana. Sekejap. Yang dihormati tu huruf besar ke tak? Besar. Y besar lagi? D besar. Lagi? T besar. Lagi? Besar, M besar. Okey, bagus. Kemudian, koma. Panel hakim yang bijaksana. Okey. Koma. Guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okey, titik. Itu namanya ayat apa tu? Kata alu-aluan. Bagus. Ayat kedua, ayat apa kita panggil? Ucapan selamat. Okey, sila baca ayat ucapan selamat Hurin. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Terbaik. Ayat ketiga namanya ayat apa? Tajuk syarahan. Okey, sila bacakan tajuk syarahan. Pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk Kepentingan Perpaduan di Negara Kita. Okey, bagus. Sila baca ungkapan berbunga. Oleh itu, marilah kita menghayati dan menelusuri wacana pemikiran yang penuh dengan intipati agar terungkai segala spekulasi yang bersarang dalam minda dan sanubari. Okey, terbaik. Bagus. Tahniah. Kamu sekolah mana? SMKA Mat Hamidiah, Kajang. Mat Hamidiah. Tingkatan? 3. Tingkatan 3. Sekali dengan apa nama? Nurin Anissa. Ya. Okey. Nurin Anissa. Satu kelas. Satu kelas. Okey. Alright. Terima kasih. Hurin, syabas cikgu ucapkan. Terbaik. Cantik. Ayat tu cantik. Macam tu lah ya murid-murid, cantik. Kenapa cikgu cakap baku? Saya memang suka cakap baku ya. Okey, sekarang kita nak panggil Nadine pula. Try satu Nadine. Lama tak dengar suara Nadine ni. Okey Nadine, sila baca kata alu-aluan Nadine. Okey cikgu. Okey. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis. Okey. Guru-guru dan yang dikasihi sekalian. Selamat pagi. Itu kata alu-aluan. Okey, ayat kedua. Ayat apa namanya? Ayat yang kedua ya cikgu. Ayat kedua namanya ayat apa? Ucapan selamat. Ucapan selamat. Okey, Ucapan baca. selamat. Okey, baca ayat ucapan selamat. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Okey, bagus. Ayat ketiga namanya ayat apa? Panggilan hormat. Bukan panggilan hormat. Ayat ketiga tu ialah tajuk syarahan. Itu format. Format dengan kaedah menulis perenggan pendahuluan lain. Perenggan pendahuluan ada 4 jenis ayat. Ayat pertama kata alu-aluan. Ayat kedua ucapan selamat. Ayat ketiga ialah tajuk syarahan. Ayat keempat ialah ungkapan berbunga. Yang ketiga tu panggilan hormat tu ialah format. Format lain. Ini cara menulis perenggan pendahuluan. Okey, ayat ketiga tajuk syarahan. Sila baca ayat tajuk syarahan. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan syarahan bertajuk Kepentingan Perpaduan di Negara Kita. Okey. Cuba baca ayat ungkapan berbunga. Oleh itu, marilah kita menghayati dan menelusuri wacana pemikiran yang penuh dengan intipati agar terungkai segala spekulasi yang bersarang dalam minda dan sanubari. Okey, bagus. Cantik. Terima kasih. Alright. Jadi murid-murid, terima kasih Nadine. Okey, jadi murid-murid, jadi
settle perenggan pendahuluan settle perenggan pendahuluan. Jadi cikgu berharap agar semua murid jelas tentang 4 jenis ayat yang perlu ditulis dalam perenggan pendahuluan. Ayat pertama ialah kata alu-aluan, ayat kedua ucapan selamat, ayat ketiga ialah tajuk syarahan dan ayat keempat ialah ungkapan berbunga. Habis. Jadi kalau kamu tengok sama saja jawapan cikgu dengan jawapan Hurin dan juga Nadine sama sahaja. Sama sahaja. Okey, jelas murid-murid? Jelas Sekiranya ada sebarang persoalan maka kamu boleh cikgu kan kata pendahuluan boleh jadi 3 ayat. Boleh? Kamu buang ungkapan berbunga. Dia buang ungkapan berbunga jadilah pendahuluan tu 3 ayat. Maksudnya dia hanya perlu menulis 3 ayat saja iaitu kata alu-aluan, yang kedua tajuk syarahan, yang kedua ialah ucapan selamat, yang ketiga ialah tajuk syarahan. Maksudnya dia tidak perlu menulis ungkapan berbunga sekiranya dia mahu menulis 3 ayat. Faham dia? Okey. Boleh dia? Faham Yang 3 ayat? Okey, 3 ayat tu bermaksud kita tak perlu menulis ungkapan berbunga. Okey. Dia, Aman. Aman ke dia ni? Aku pening. Mana satu? Yang tanya Aman. Yang tanya ke Aman ke dia? Okey. Ni Aman, okey. Alright. Baik. Habis Sekarang kita akan menulis langkah yang keempat. Ingat, langkah 1, mengenal pasti isu dan kehendak soalan. Langkah kedua, menyenaraikan isi-isi penting. Langkah ketiga ialah kita perlu menulis perenggan pendahuluan. Pendahuluan Langkah keempat, menulis perenggan pengenalan isu. Pengenalan isu. Jumlah ayat berapa? 4 ayat. Ini belum masuk isi lagi tau. Pengenalan isu. Okey? Ayat apakah yang perlu ditulis? Ayat pertama, gambaran isu. Ayat gambaran isu. Ayat kedua, ayat langkah. Kena sebut perkataan langkah. Walaupun soalan dia tentang kepentingan, ni sekarang ni syarahan kita tentang kepentingan tau. Menulis perenggan isu kepentingan. Ayat yang ketiga, kenyataan tokoh dan ayat keempat ialah ayat kehendak soalan. Baik. Isu dia dan kehendak dia ialah kepentingan. Tentang kepentingan bermaksud ialah sekiranya soalan itu tentang kepentingan, maka kita kena tulis teknik ini. Pengenalan isu ni. Soalan dia tentang kepentingan perpaduan. Jadi ayat pertama, gambaran isu. Ayat kedua, ayat langkah. Ayat ketiga, kenyataan tokoh. Ayat keempat ialah ayat kehendak soalan. Okey, jadi cikgu nak kamu tulis ni. Ini ialah perenggan pengenalan isu. Tadi pendahuluan. Ini pengenalan isu lain. Jadi sekarang ni perenggan pengenalan isu ialah perenggan kedua. Perenggan pendahuluan ialah perenggan pertama. Nampak beza Cikgu ulang balik. Perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan kedua yang sekarang ni, pengenalan isu. Pengenalan isu. Okey, sila salin 4 jenis ayat perenggan pengenalan isu. Yang pertama, gambaran isu. Yang kedua, ayat langkah. Yang ketiga, kenyataan tokoh. Yang keempat, ayat kehendak soalan. Kamu kena salin. Kenal pasti Kena salin. Ini perenggan kedua. Aduh. Ku terima semua ini. Sudah kehendak takdir ilahi. Dah siap? Dah siap
Okey, 4 jenis ayat pengenalan isu. Gambaran isu, ayat langkah, kenyataan tokoh dan kehendak soalan. Ini perenggan kedua. Ini perenggan kedua. Perenggan pertama pendahuluan. Perenggan kedua pengenalan isu. Kena faham betul-betul. Kalau keliru terus tanya cikgu. Terus tanya cikgu. Pendahuluan lain, pengenalan lain. Syarahan dia berbeza sikit lah. Okey. Dah siap ada yang belum siap boleh respon kepada cikgu tak? Okey. Semua siap. Baik, terima kasih. Sekarang kita nak buat perenggan pengenalan isu. Kehendak dia kepentingan tau. Ini pengenalan isu yang tajuk dia tentang kepentingan. Sekarang tajuk kita tentang kepentingan. Kita punya syarahan fokus kepada kepentingan. Yang tadi contoh cikgu bagi kepentingan sungai. Praktis kamu pula ialah kepentingan perpaduan. Jadi pengenalan isu kepentingan saja kamu buat teknik ni. Nanti kalau faktor lain pula. Sebab tu cikgu nak ajar kamu berbeza-beza. Karangan ni banyak kaedah dan teknik dia. Jadi cikgu nak ajar kamu tu, sebab tu sementara kamu ada masa nak belajar dengan cikgu, bolehlah belajar kalau ada masa lah. Baik. Sekarang kita akan tengok 4 jenis ayat. Ayat pertama gambaran isu, ayat kedua ayat langkah, ayat ketiga kenyataan tokoh, ayat keempat kehendak soalan. Kamu tengok bila nak masuk perenggan kedua, ni soalan contohlah. Tentang kepentingan sungai kan? Tentang kepentingan sungai. Kita mulakan dengan apa? Hadirin sekalian dulu. Ini format yang ketiga. Ini format. Hadirin sekalian tu format. Kena tulis format tu. Sebelum masuk perenggan kedua, tolong nyatakan hadirin sekalian. Hadirin sekalian tu rapat ke tepi. Kemudian perenggan yang kedua baru kamu jarak. Bawah dia baru kamu jarak. Hadirin sekalian, koma. Lepas tu tak perlu selang satu baris. Terus tulis bawah hadirin sekalian ni tapi jarak satu jari. Apakah ayat gambaran isu? Ayat gambaran isu ialah kamu cuba gambarkan macam mana isu tentang sungai di negara kita ni. Jadi kamu pun buat ayat gambaran isu. Isu tentang pencemaran sungai di negara kita hangat diperkatakan di warung-warung kopi maupun dalam forum-forum ilmiah. Maksudnya ialah kita gambarkan bahawa isu sungai ni bukan saja cerita kat kedai kopi. Dekat forum-forum pun ada cerita tentang isu sungai ni. Itu kamu memberikan ayat gambaran. Oh, itu gambaran isu sungai kat Malaysia ni. Ayat kedua, langkah. Nampak tak cikgu sebut pelbagai langkah? Pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun, masalah ini seolah-olah tidak mempunyai jalan keluarnya. Pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Ada satu ni tertinggal. Untuk mengatasi masalah pencemaran sungai. Untuk mengatasi masalah pencemaran sungai. Ataupun mengatasi pencemaran sungai. Namun, masalah ini seolah-olah tidak menemukan jalan keluarnya ataupun tidak mempunyai jalan keluarnya. Itu ayat langkah. Ayat langkah. Maksudnya kamu sebut tentang langkah yang gagal lah. Kalau kepentingan, ayat kedua kamu cerita tentang langkah tetapi langkah yang gagal. Nampak ni? Pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan berpuluh-puluh tahun lamanya tau. Untuk mengatasi masalah pencemaran sungai. Namun masalah ini seolah-olah tidak mempunyai jalan keluarnya. KT ni apa? Kenyataan tokoh. Kenyataan tokoh ni kamu reka je. Kamu reka. Kan cikgu ajar. Kena reka kenyataan tokoh. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, sungai perlu dipelihara daripada terus tercemar. Ini kenyataan tokoh. Cikgu reka je. Mahathir tak sebut pun. Sungai kena pelihara ya. Daripada tercemar ya. Jangan cemar-cemarkan sungai ya. Mahathir tak cakap. Tapi kita reka. Inilah namanya trik.
Astrid dalam pidato ataupun syarahan, ada benda-benda seperti ini. Dan ayat ketiga ialah ayat kehendak soalan. Sesungguhnya, sungai di negara kita mempunyai banyak kepentingannya. Ini namanya gambar ayat pertama, gambaran isu. Ayat kedua, ayat langkah. Langkah apa? Langkah yang gagal kamu cerita. Berbagai langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah pencemaran sungai di negara kita. Namun, masalah ini tidak mempunyai jalan keluarnya. Ayat ketiga, kenyataan tokoh. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, apa yang dia cakap? Sungai perlu dipelihara daripada terus tercemar. Ayat keempat ialah mulakan dengan perkataan sesungguhnya atau sememangnya. Iaitu kaitkan dengan kehendak soalan. Soalan dia apa? Kepentingan. Sesungguhnya, sungai di negara kita mempunyai banyak kepentingannya. Jadi jelas ataupun tidak, 4 jenis ayat untuk menulis perenggan pengenalan isu. Perenggan pengenalan isu merupakan perenggan kedua. Maksudnya sebelum masuk perenggan kedua, masukkan format hadirin sekalian. Masukkan format hadirin sekalian. Faham ataupun tidak? Okey, jelas? Kalau jelas, tolong nyatakan jelas. Jelas 4 jenis ayat ini. Sesungguhnya tak perlu koma. Sebab dia bukan penanda wacana. Sesungguhnya itu merupakan kata penegas. Jadi kalau kata penegas, tidak perlu koma. Sesungguhnya ke, sememangnya ke. Dia kata penegas. Dia bukan penanda wacana. Okey, 4 jenis ayat ini perlu ditulis. Baik. Ayat pertama, gambaran isu. Ayat kedua, ayat langkah. Kena sebut langkah yang gagal. Ayat ketiga, kenyataan tokoh. Kenyataan tokoh itu perlu reka saja. Apa yang Perdana Menteri cakap tentang sungai. Walaupun dia tak ada cerita pun tentang sungai. Dia tak pernah sebut pun tentang sungai. Dan ayat keempat, kena sebut tentang, apa orang kata, kehendak soalan. Cikgu rasa muat ke nak tulis dalam kotak yang cikgu beri ni? Memang tak muat. Sebab tu cikgu kata kepada mak kamu, tolong bagi tahu anak sediakan kertas kajang. Sediakan kertas kajang. Baik. Habis Baik. Sekarang ini, cikgu nak kamu tengok. Apakah ayat gambaran isu? Ayat gambaran isu ni boleh hafal. Ayat gambaran isu ni merupakan ayat pertama. Maksudnya kita boleh hafal. Ayat langkah ni kamu reka sendirilah. Pelbagai langkah. Tapi kamu sebutlah. Pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah perpaduan di negara kita. Namun masalahnya seolah-olah tidak mempunyai jalan keluarnya. Kenyataan tokoh, kamu boleh reka tokoh mana. Yang penting tokoh tu mesti logik dan wujud. Contoh ayat gambaran isu. Saban hari, yang ini ada rima dia. Isu tentang pencemaran sungai di negara ini hangat dibicarakan di kedai-kedai kopi maupun dalam majlis diskusi. Ini contoh ayat gambaran isu. Maksudnya ialah, bahagian yang berwarna merah ni, kamu gantikan dengan tajuk, dengan tajuk syarahan tu. Tajuk syarahan contoh cikgu pencemaran sungai. Kamu boleh gantikan dengan apa dia? Isu tentang perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Kamu gantikan dengan perpaduan kaum. Yang bahagian merah ini bermaksud kamu boleh ganti dengan isu. Dengan isu karangan kamu. Ayat kedua. Dalam era pasca merdeka. Ada A. Isu tentang pencemaran sungai di negara kita sentiasa menjadi topik bicara akademia. Akademia itu apa? Dunia pendidikan. Dunia akademik. Topik bicara dunia akademik. Yang ketiga. Ini rima dia I juga. Dalam arus modernisasi yang diselami oleh percikan kemajuan sains dan teknologi. Isu tentang pencemaran sungai masih lagi membaluti lanskap pemikiran masyarakat madani di negara ini. Ini panjang. Ini ayat gambaran isu yang panjang. Okey. Bermaksud, kamu hafal ayat gambaran isu ni, cuma bahagian yang berwarna merah ini, kamu gantikan dengan isu karangan kamu. Kamu gantikan dengan isu karangan kamu. Faham atau tidak? Gambaran isu, ayat gambaran isu ni kamu boleh hafal. Tak perlu salin. Tak perlu salin.
Okey. Merah je ke ganti? Ya. Merah saja yang ganti. Ganti dengan bahagian yang berwarna merah saja ganti. Ganti dengan isu karangan kamu. Kalau isu karangan kamu perpaduan, kamu gantikan dengan isu tentang perpaduan kaum. Kalau isu kamu tentang pencemaran sungai ataupun pencemaran alam sekitar, kamu gantikan bahagian berwarna merah itu dengan pencemaran alam sekitar. Kalau kamu isu karangan kamu tentang masalah dadah, kamu gantikan dengan penyalahgunaan dadah dengan bahagian berwarna merah itu. Yang hitam itu tidak perlu kamu ubah. Yang perlu kamu ubah hanyalah yang berwarna merah. Kerana yang berwarna merah itu merupakan isu karangan. Faham? Okey. Macam mana kita nak buat ayat kenyataan tokoh? Ayat kenyataan tokoh ni kita reka. Menurut Perdana Menteri Malaysia, menurut bekas Perdana Menteri Malaysia, menurut Profesor Diraja Ungku Aziz, menurut Profesor Ulung Syamsul Amri Baharudin, ini kamu reka. Kamu boleh reka tokoh mana. Baik, ini ayat kenyataan tokoh yang kamu boleh reka. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia iaitu Datuk Dr. Nur Hisham, ini tentang COVID lah. Okey, ini tentang COVID. Baik, habis. Ayat kehendak soalan, tengoklah kalau soalan dia faktor, buat ayat sememangnya terdapat beberapa faktor. Kalau kehendak soalan dia cara, terdapat pelbagai cara. Kalau kehendak soalannya ialah kesan, sememangnya terdapat pelbagai kesan yang timbul. Ini ayat kehendak soalan. Kalau kehendak soalan dia tentang kepentingan, sememangnya apa? Ini sungai, mempunyai banyak kepentingannya di negara kita. Cukup. Habis. Okey. Sekarang kamu tengok. Menulis perenggan pengenalan isu. Untuk menulis perenggan pengenalan isu, tadi, ini praktis. Tapi cuba kamu tengok. Ini sepatutnya kamu kena tulis. Tetapi masa kita tak sempat. Masa kita tak sempat. Jadi kalau masa kita tak sempat, cikgu tunjuk kat kamu. Apakah pendahuluan? Sekejap. Kepentingan perpaduan. Kepentingan perpaduan. Perpaduan di negara kita. Ini yang kamu perlu tulis sepatutnya. Perenggan pengenalan isu kamu. Perenggan kedua yang perlu kamu tulis ialah ini sepatutnya kamu tulis. Hadirin sekalian, dalam era pasca merdeka, isu tentang perpaduan kaum di negara kita sering menjadi topik bicara akademia. Ini sepatutnya kamu perlu tulis ayat gambaran isu. Tetapi disebabkan tak sempat, kamu tengok sajalah. Kamu tengok sajalah. Contoh yang cikgu buat ni. Ayat kedua, ayat langkah. Pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan hubungan perpaduan kaum di negara kita. Namun, isu perkauman masih ditiup melalui media massa. Gagal. Orang asyik cerita. Perpaduan kaum ni. Melayu benci India, India benci Melayu, Melayu benci Cina. Ayat ketiga, kenyataan tokoh. Ini cikgu reka je. Profesor Diraja Ungku Aziz tak pernah pun sebut benda ni. Menurut Profesor Diraja Ungku Aziz, perpaduan merupakan asas kepada kemerdekaan negara pada tahun 1957. Dan ayat keempat ialah ayat kehendak soalan. Sesungguhnya perpaduan mempunyai banyak kepentingannya di negara kita. Cukup. Nampak? Jadi ini kamu tak perlu salin lah. Okey? Tak perlu salin. Sekarang kita nak menulis perenggan yang berikutnya. Perenggan yang berikutnya ialah langkah yang kelima. Langkah satu apa? Mengenal pasti isu dan kehendak. Langkah kedua, menyenaraikan isi-isi. Langkah ketiga, menulis perenggan pendahuluan. Langkah keempat, menulis perenggan pengenalan isu. Tadi pengenalan. Ingat pengenalan isu ada ayat gambaran isu, ada ayat langkah, ada kenyataan tokoh dan ada ayat kehendak soalan. Langkah 5 barulah kamu menulis perenggan isi 1. Jumlah ayat berapa? 4 ayat. Ayat apa yang perlu ditulis? Ayat fakta, ayat huraian,
ayat contoh, dan ayat kesan atau penegas. Ayat fakta, huraian, contoh atau penegas. Okey? Fakta ni kita mulakan dengan antara. Kalau isi satu kita mulakan dengan antara. Isi kedua kita mulakan dengan selain itu. Isi ketiga kita mulakan dengan di samping itu. Lepas fakta kita bagi huraian. Lepas huraian kita buat ayat contoh. Lepas ayat contoh kita tulis ayat kesan ataupun penegas. Apakah ayat contoh, ayat kesan atau penegas? Kita tulis sebagai kesannya, sebagai impaknya dengan ini. Baik. Contoh. Sungai. Tadi sungai. Fakta. Isi dia. Antara kepentingan sungai ialah sungai merupakan sumber bekalan air bersih kepada manusia. Ini dia punya fakta. Ataupun isi dia ialah sungai itu berfungsi membekalkan air bersih kepada manusia. Tak perlu salin nanti cikgu akan bagi, orang kata apa? Cikgu akan bagi PowerPoint. Tapi yang ni kamu boleh salin lah. Kamu boleh salin ni. Ni. 4 jenis ayat ni. 4 jenis ayat perenggan isi tolong salin. Ayat 1, ayat fakta. Ayat kedua, ayat huraian. Ayat ketiga, ayat contoh. Ayat keempat ialah kesan atau ayat penegas. Okey, boleh salin Okey, 4 jenis ayat perenggan isi. 4 jenis ayat perenggan isi. Cikgu, perenggan pengenalan isi tu boleh jadi perenggan satu? Tak boleh. Ikut kaedah cikgu, perenggan pendahuluan itu lain. Perenggan pengenalan isu tu perenggan kedua. Perenggan satu ialah perenggan pendahuluan. Iaitu yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis. Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah kepentingan perpaduan. Itu ialah perenggan pertama Adriana. Perenggan kedua pengenalan isu. Apa pengenalan isu? Yang tadi tu, ayat 1 gambaran isu. Ayat kedua ayat langkah. Ayat ketiga kenyataan tokoh. Ayat keempat ayat kehendak soalan. Perenggan isi mula ditulis pada perenggan ketiga. Bukan perenggan satu, perenggan isi satu. Kena sebut betul-betul tu. Perenggan isi satu. So in between perenggan pendahuluan dan perenggan isi satu ialah perenggan pengenalan isu. Jangan kata perenggan satu perenggan isi. Perenggan isi satu. Perenggan satu lah Perenggan satu ialah pendahuluan. Perenggan kedua pengenalan isu. Perenggan isi satu ialah perenggan ketiga. Perenggan ketiga. Baik. Ayat pertama kena tulis fakta. Ayat kedua kena menyatakan huraian. Ayat ketiga kena menyatakan contoh. Ayat keempat kena menyatakan kesan. Baik. Sekarang kita akan sentuh isi satu kita tadi, iaitu perpaduan dapat menjamin keharmonian negara. Macam mana nak buat? Mulakan dengan antara, cikgu kata. Sebab ini isi satu. Isi satu ke, isi dua ke, isi tiga ke, kaedahnya sama. Mulakan dengan fakta, diikuti huraian, diikuti contoh, diikuti kesan atau penegas. Faham? Perenggan isi, tak kisahlah isi satu ke, isi dua ke, isi tiga ke, ulang step yang sama. Yang pertama ayat fakta, yang kedua ayat huraian, yang ketiga ayat contoh,
Yang keempat, ayat kesan atau penegas. Cuba baca ni. Antara kepentingan perpaduan kaum di negara kita ialah perpaduan dapat menjamin keharmonian negara. Ini isu dia ataupun isi dia, fakta dia. Fakta dia atau isi dia ialah perpaduan dapat menjamin keharmonian negara. Apakah huraian dia? Kamu kena huraikan keharmonian negara ni apa. Keharmonian negara dapat dicapai sekiranya rakyat yang berbilang kaum di negara kita dapat menerima dan meraihkan perbezaan budaya dengan hati yang terbuka. Keharmonian kaum ni, kalau setiap rakyat berbilang kaum ni, kamu dapat meraihkan perbezaan budaya. Ini tidak. Orang Melayu tak suka budaya orang India. Orang India tak suka budaya orang Cina. Tak boleh. Kalau begitu sampai bila-bila keharmonian negara tak akan tercapai. Bagi contoh. Sebagai contohnya, perayaan keagamaan masyarakat India dan Cina yang diamalkan di negara ini dapat diterima dengan baiknya oleh masyarakat Melayu. Itu contoh menerima. Menerima perbezaan budaya dan agama dengan hati yang terbuka. Apa kesannya? Perbalahan antara kaum dapat dielakkan sekaligus keharmonian negara terus terpelihara. Jadi ayat 1 ialah fakta, ayat kedua ialah huraian. Huraian ni kita boleh tanya mengapa ataupun bagaimana. Bagaimana dikatakan perpaduan itu dapat menjamin keharmonian kaum? Sekiranya rakyat berbilang kaum menerima dan meraihkan perbezaan budaya dengan hati yang terbuka. Ayat ketiga contoh. Bagilah contoh macam mana meraihkan perbezaan budaya. Contohnya, perayaan keagamaan masyarakat India dan Cina ini dapat diterima oleh masyarakat Melayu. Dan ayat keempat, apa kesannya kalau dapat diterima? Perbalahan kaum dapat dielakkan, sekaligus keharmonian negara terus terpelihara. Sekaligus ni ejaannya jarak. Cikgu tersilap di situ. Baik, habis perenggan isi. Perenggan isi mesti ada fakta, huraian, contoh, kesan. Isi kena tulis berapa? 3. 3 isi kena tulis. Okey. Baik, dan langkah terakhir ialah kita menulis penutupan. Jumlah ayat berapa? Jumlah ayat sebenarnya ada 4. Ada 4 saja. Tulis. Kamu salin penegasan isu, pandangan, harapan, kesan, terima kasih. Okey. Perenggan 1 tak perlu tulis panggilan hormat. Tak perlu. Panggilan hormat kamu tulis sebelum masuk perenggan kedua saja. Dia mesti ada ayat penegasan isu. Ayat kedua dan ketiga ialah pandangan dengan harapan. Pandangan dan harapan ini ialah satu ayat. Dia berada dalam ayat kedua. Pandangan dan harapan berada dalam ayat kedua. Ayat ketiga kesan. Ayat yang terakhir ialah sekian, terima kasih. Itu sahaja. Okey. Jadi sekiranya kalau kamu nak lebih memahamkan kaedah ini, kamu boleh rujuk balik rakaman. Bahagian mana yang kamu rasa kurang faham, kamu boleh rujuk balik rakaman. Nanti cikgu akan share. Seperti yang cikgu kata, untuk menulis penutupan, jumlah ayatnya 4. Ayat pertama, penegasan isu. Ayat kedua, pandangan dan harapan. Sekali ni. Ayat ketiga, kesan. Dan ayat keempat, terima kasih. Baik, kita tengok contoh. Kita tengok contoh perpaduan kita tadi. Menulis perenggan penutupan. Sebelum menulis perenggan penutupan, kena ada hadirin sekalian. Ini ialah perenggan ke-6. Isi kita tulis 3 tadi. Isi ni berada pada perenggan ke-3, perenggan ke-4 dan juga perenggan ke-5. Perenggan ke-6 ialah penutupan. Sebelum nak menulis perenggan penutupan, mulakan dengan hadirin sekalian. Penegasan isu ni apa? Sebagai kesimpulannya, sekali lagi saya ingin menegaskan, ini yang dinamakan sebagai penegasan isu, bahawa perpaduan kaum di negara kita mempunyai banyak kepentingannya. Kita nak tegaskan. Oleh itu, ini ialah pandangan.
Pandangan ni kena ada perkataan mestilah. Pihak kerajaan mestilah merangka pelbagai program yang melibatkan penyertaan pelbagai kaum. Ini cadangan kamu. Maksudnya kerajaan tu kena buat program yang melibatkan semua kaum. Kenapa? Agar persefahaman antara kaum semakin kukuh. Ayat yang ketiga ialah kesan. Jika isu perkauman terus berlegar dalam masyarakat kita, kemerdekaan yang dikecapi selama ini pasti akan hancur. Apa kesannya kalau kamu tak buat ataupun kamu memandang remeh berkaitan dengan perpaduan tu? Maka kemerdekaan yang dikecapi selama ini pastinya akan hancur berkecai. Sekian, terima kasih. 4 ayat sahaja. Jadi murid-murid ada 4 ayat sahaja. Dan ingat, hadirin sekalian ni kita kena tulis 2 kali. Yang pertama, sebelum masuk perenggan kedua, mesti rapat ke tepi. Dan sebelum masuk perenggan ke-6, rapat ke tepi. Kena ada koma. Okey murid-murid, selesailah kita punya perbincangan pada hari ini. Jumlah perenggan ada 6 semuanya. Jumlah perenggan ada 6. Perenggan pertama pendahuluan. Perenggan kedua pengenalan isu. Perenggan ketiga, keempat dengan kelima ialah isi. Dan perenggan ke-6 ialah penutupan. Cikgu ulang balik. Perenggan 1 pendahuluan. Perenggan kedua pengenalan isu. Perenggan 3, perenggan 4, perenggan 5 isi. Isi ada 3. Dan yang terakhir ialah perenggan penutupan. Jadi murid-murid, ada apa-apa soalan untuk bertanya kepada cikgu? Ada apa-apa soalan untuk kamu tanya kepada cikgu? Sekiranya tidak ada, cikgu, saya Arif Daniel aka Faiz. Pula. Okey. Sekiranya tidak ada, sampai di sini sajalah kelas kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid. Cikgu berharap agar kamu dapat memahami ilmu yang cikgu sampaikan ini. Ilmu karangan syarahan ini penting kerana boleh keluar dalam peperiksaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.